adalah pengurus dalam syarikat Murni Sdn Berhad yang menjual produk Dante iaitu burus gigi mekanikal yang berupaya untuk meringankan beban para pelancong. Syarikat ini ditubuhkan pada 6 Mac 2020. Kami beroperasi di 36 third floor Wisma Uni 2500 Penang, Malaysia. Rancangan pengeluaran merupakan kaedah input ditukarkan ke output dan kaedah pemprosesan yang digunakan oleh usahawan. Maklumat penting mengenai bahagian pengeluaran seperti produk yang dihasilkan oleh perniagaan. Produk yang dihasilkan oleh syarikat Murni Sdn Berhad ialah burus gigi mekanikal. Syarikat Murni mengeluarkan produk sebanyak 16,250 unit seminggu dan 65,000 unit setiap bulan dan 780,000 unit setiap tahun. Produk ini dikenali sebagai produk El Dante. Disebabkan syarikat Murni adalah nama syarikat baru ditubuhkan, maka burus gigi mekanikal adalah satu-satunya produk yang keluaran syarikat buat masa sekarang. Kapasiti mesin. Untuk mengeluarkan produk burus gigi mekanikal, dapat 4 buah mesin yang dimiliki oleh syarikat Murni. Mesin itu beroperasi 8 jam sehari bagi setiap mesin dan mampu untuk menyiapkan sebanyak 4,100 unit burus gigi mekanikal bagi satu mesin. Jumlahnya produk dikeluarkan 16,250 unit seminggu. Syarikat mensasarkan sekurang-kurangnya 16,250 unit dibuat dalam masa seminggu bagi mencapai objektif misi. Seterusnya, perabot dan kelengkapan. Syarikat Murni mempunyai alat-alat perabot seperti kerusi, meja, pendingin hawa dan almari. Kelengkapan ini digunakan oleh pekerja-pekerja syarikat Murni Sdn Berhad. Alatan perabot ini diperlukan di bahagian ini tetapi tidak digunakan secara langsung dalam proses pengeluaran. Kerusi dan meja digunakan oleh pekerja dan kerani di syarikat Murni untuk melakukan kerja. Almari yang terletak di penjuru bilik digunakan untuk meletak produk El Dante untuk tujuan promosi. Terdapat juga alat pendingin hawa supaya dapat memberi keselesaan kepada pekerja untuk menjalankan tugas. Susun atur logi dan mesin iaitu mula, proses pemprosesan, seterusnya proses pemasangan, proses pengujian, proses penyiapan akhir dan seterusnya tamat. Akhir sekali adalah spesifikasi tugas. Jawatan yang pertama, pengurus pengeluaran, bertanggungjawab dalam mengurus aktiviti dalam syarikat, mencari semua bahan mentah untuk proses pengeluaran. Seterusnya, kerani pengeluaran, membuat jadual proses pengeluaran dan menyimak pesanan produk syarikat. Seterusnya, juruteknik, menyelenggara mesin operasi secara berkala, memenuhi arahan pihak pengurusan. Yang terakhir, ketua pemeriksaan, menjaga kualiti produk, memeriksa kualiti setiap produk sebelum dipasarkan dan menetapkan standard kualiti setiap produk. Dan akhir sekali iaitu pekerja operasi. Pekerja operasi melakukan aktiviti pengeluaran produk, membantu urusan stor dan tugasan lain, melaksanakan kerja mengikut standard yang ditetapkan dan mengikut arahan pihak atasan. Akhir sekali adalah kos teknikal untuk pengeluaran. Kos teknikal untuk pengeluaran terdiri daripada kos pengangkutan RM10,000, kos telefon RM3,000 dan kos kadar bayaran RM20,000. Semuanya dijumlahkan menjadi RM33,000. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kelebihan produk burus gigi ini mudah dibawa ke mana-mana sahaja ketika ada urusan kerja di luar kawasan dan pergi bercuti bersama keluarga. Yang kedua, produk burus gigi ini mesra pengguna kerana produk ini boleh digunakan bagi semua peringkat umur, tidak kira tua ataupun muda. Seterusnya, yang ketiga, jimat ruang. Kerana produk burus gigi ini kecil dan kita tidak perlu membawa burus gigi dan ubat gigi secara berasingan. Produk ini direka cipta bagi memudahkan pengguna. Yang keempat, rekaan bentuk yang sesuai dengan peredaran zaman dari semasa ke semasa. Kekurangan bagi produk burus gigi ini ialah ubat gigi perlu diisi apabila habis digunakan. Produk ini agak mahal dan tidak sesuai bagi golongan yang tidak berkemampuan kerana produk ini mempunyai dua fungsi. Setiap produk mempunyai target untuk dicapai oleh sesebuah syarikat. Oleh itu, saya serahkan kepada pengurus pengeluaran iaitu Anas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah wakil untuk menerangkan kepada kamu rancangan pemasaran. Yang pertama ialah bagi faktor pelanggan atau pembeli keluaran. Untuk pelanggan atau pembeli keluaran terbahagi kepada dua. Bagi kepada tiga iaitu lokasi dan sasaran pasaran. Syarikat Murni Sdn Berhad ini terletak di kawasan yang tersibuk iaitu di titik third floor
Wisma Uni 10150 Penang dan dikelilingi dengan pejabat-pejabat swasta dan taman perumahan di sekitar kawasannya. Disebabkan lokasi syarikat murni Sdn Bhd berhampiran dengan kemudahan dan tempat-tempat tinggal orang ramai, kami menyasarkan kepada penduduk di sekitar kawasan Perai dan pelancong yang mengunjungi bandar Perai. Untuk yang kedua ialah anggaran bilangan pelanggan. Bagi anggaran bilangan pelanggan syarikat murni Sdn Bhd ialah 500 orang sebulan pada hari bekerja dan hujung minggu. Dan bagi yang ketiga ialah ciri-ciri dan kumpulan pelanggan. Berus gigi Dente adalah produk yang sangat berkualiti dan memenuhi cita rasa. Pelanggan yang menginginkan sesuatu produk itu mudah, murah dan berkualiti dan praktikal. Produk seperti ini sangat sesuai digunakan oleh individu yang mempunyai kepadatan jadual dan aktiviti harian seperti pengarah dan boleh dibawa apabila sedang melancong. Untuk yang keempat pula ialah jenis keputusan yang boleh mempengaruhi gelagat pembeli. Yang pertama ialah penetapan jualan milik dan yang kedua ialah promosi jualan pada waktu tertentu. Bagi saluran agihan pula, yang pertama ialah penggunaan orang tengah untuk mengedar keluaran. Syarikat Murni Sdn Bhd melaksanakan pengedaran peruncitan di mana menggunakan Pasar Raya Ekonseh sebagai perantara antara pengeluar. Untuk yang kedua ialah pembentukan strategi pengedaran yang berkesan untuk menyaingi keluaran lain dalam pasaran. Pelaksanaan pengedaran intensif merupakan strategi yang mampan di mana syarikat Murni Sdn Bhd dapat mengedar berus gigi Dente secara luas dan maksimal. Untuk yang seterusnya ialah strategi penetapan harga. Bagi strategi penetapan harga yang pertama ialah tindak balas pesaing dan persaingan dan dari segi penetapan harga. Yang pertama ialah keputusan penentuan harga bergantung kepada harga yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, pelanggan membuat keputusan pembelian berdasarkan emosi kerana produk ini adalah berharga ganjil bagi seunit berus gigi. Dan yang ketiga ialah penawaran diskaun sebanyak 5% daripada pembelian. Untuk ramalan kewangan daripada hasil jualan, pasaran sasaran iaitu kumpulan berpendapatan sederhana dianggarkan akan berbelanja lebih kurang RM2,000 sebulan bagi setiap keluarga. Untuk konsep pemasaran pula, yang pertama, strategi promosi. Pembelian berus gigi Dente sewaktu promosi jualan akan diberi sampel istimewa dan diskaun jualan iaitu sebanyak potongan harga 10% pada hujung tahun. Yang kedua ialah syarikat akan mengambil jurujoh syarikat untuk membuat promosi dari rumah ke rumah dengan menyasarkan pelanggan dari golongan berpendapatan tinggi dan sederhana melalui jualan peribadi. Yang terakhir sekali ialah pengguna boleh menempuh produk syarikat Murni Sdn Bhd untuk kuantiti yang banyak melalui Facebook, laman sesawan di mana ini dikani sebagai pemasaran digital. Seterusnya ialah ramalan jualan. Ini merupakan nisbah share pasaran firma dengan pesaing lain dalam pasaran. Bagi sebelum kemasukan, share bagi pesaing Sani ialah 50%, manakala Chia ialah 25% dan Nelo ialah 25%. Selepas kemasukan, pesaing Sani mempunyai share sebanyak 50%, manakala Chia mempunyai hanya 20% dan Nelo mempunyai 20% juga. Dan akhirnya Murni mempunyai 30%. Bagi ramalan jualan, untuk tahun yang pertama, untuk tahun yang kedua, kenaikan jualan ialah sebanyak 10%, manakala untuk tahun yang ketiga, kenaikan jualan ialah 15%. Berus gigi Dente dinaikkan sebagai penjualan produk utama apabila orang ramai memberikan respon yang baik. Ini bermaksud orang ramai mempunyai kuasa beli kerana syarikat Murni Sdn Bhd menerima pesanan daripada platform media massa sebanyak 75%. Untuk yang seterusnya ialah persaingan. Ini menunjukkan senarai pesaing antaranya adalah Sani, Chia dan Nelo. Sekian, terima kasih. Jangan kewangan bagi syarikat Murni Sdn Bhd terdiri pada kos pelaksanaan, penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Bagi kos pelaksanaan terdiri pada aset dan perbelanjaan. Jumlah aset bagi syarikat Murni Sdn Bhd adalah sebanyak 84,000 yang terdiri daripada peralatan operasi, kelengkapan pejabat dan mesin operasi. Bagi pembelanjaan pula, syarikat Murni Sdn Bhd bernilai RM26,000 yang terdiri pada belanja pentadbiran, pemasaran, pengeluaran dan sebagainya. Bagi sumber pembiayaan pula, syarikat Murni Sdn Bhd terdiri daripada modal sendiri dan pinjaman.
Modal sendiri yang terdiri daripada tunai dan aset semasa yang berjumlah RM30,000, manakala bagi pinjaman syarikat murni sedia berhad melakukan pinjaman sebanyak RM50,000 bagi melaksanakan projek tersebut. Syarikat murni sedia berhad melakukan pinjaman bagi bertujuan untuk menghasilkan sebagai modal untuk menghasilkan berus gigi. Pinjaman yang dilakukan adalah sebanyak RM50,000 dan kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 3% dan jangka bayar balik yang telah ditetapkan oleh syarikat murni sedia berhad adalah sebanyak 3 tahun. Bagi pinjaman syarikat cahaya murni sedia berhad, setiap tahun syarikat murni sedia berhad perlu membayar ansuran sebanyak RM18,360.75 untuk mengembalikan pinjaman yang dijangkaukan dalam masa 3 tahun. Syarikat murni sedia berhad telah melakukan penyertaan pendapatan dan penyertaan kedudukan kewangan. Penyertaan pendapatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui sama untung kasar dan untung bersih bagi sesuatu projek. Okay. Untung kasar bagi yang dilakukan dalam syarikat murni sedia berhad untuk mengetahui keupayaan syarikat dalam menyediakan berus gigi. Pembelanjaan yang dilakukan adalah terdiri daripada pembelanjaan pentadbiran, pembelanjaan pengeluaran, pemasaran dan susut nilai juga telah direkodkan. Susut nilai sebanyak 10% yang direkodkan oleh kelengkapan pejabat, mesin operasi dan peralatan operasi. Nilai bagi kelengkapan pejabat susut nilai adalah sebanyak 4,800. Susut nilai bagi mesin operasi adalah 7,200 dan manakala susut nilai bagi peralatan operasi adalah sebanyak 2,500. Bagi penyertaan kedudukan kewangan pula, setiap tahun syarikat murni sedia berhad melakukan penyertaan kedudukan kewangan dan penyertaan pendapatan ini selama 3 tahun. Berikut merupakan keterangan yang ringkas yang disampaikan oleh pengurus-pengurus di dalam syarikat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Oh ya, untuk stok barang ni iaitu bak gigi masih ada. Jadi kalau awak nak, awak boleh telefon nombor ni untuk mendapatkan stok dan kami akan hantar dengan segera, secepat yang mungkin dengan masa yang awak tetapkan dan saya pasti barang itu akan sampai. Okey, jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum Cik. Saya perlukan 15 unit produk dantel dalam masa sebulan. Agak-agak boleh sampai, saya perlu ambil bila? Okey, boleh. Awak perlu ambil dalam masa kurang daripada 2 minggu. Dan lepas daripada tempoh 2 minggu tu saya akan letak di kedai kami dan awak boleh ambil stok tersebut melalui kedai kami ataupun ejen kami. Okey, terima kasih. Cik, bersih gigi Cik. Hotel semua dah tutup kejap. Kenapa kita pergi travel? Beg dah kemas belum? Dah siap, tapi ada benda penting yang aku tak bubur lagi. Aku tak tahu benda apa. Cuba ingat sabun tu berus gigi kena masukkan. Berus gigi aku tak bubur lagi. Korang perlukan berus gigi baru? Produk kami ada berus gigi terbaru, iaitu dinamo dantel. Dantel ni orang tak perlukan ubat gigi dah. Orang perempuan terus buat gigi. Sebab dalam berus gigi ni dah ada ubat gigi. Jadi selagi mana ubat gigi dalam berus gigi ni tak habis, jadi korang boleh bawa ke mana-mana sahaja. Dan dia kecil lah tak? Dia ada banyak jenis, dia banyak saiz dan dia punya color. Warna banyak. Korang boleh pilih warna apa yang korang nak. Okey lah, boleh matching-matching. Dan harganya sangat murah. 15. Okey lah tu macam tu. RM15 je. Dia sangat berbaloi lah. Beg pun dah penuh kan? Beg Penuh sangat dah. Dah habis bawa ni dari dah. handbag je. Ambil tak payah bayar boleh? Jangan macam tu.